Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Juliza yang ajar subjek Jawi. Okey. Semua boleh buka buku Jawi. Okey, ni antara kandungan ataupun tajuk yang kita akan belajar untuk tahun 4, Jawi tahun 4. Pelajaran pertama, kedudukan huruf hamzah. Unit 1, huruf hamzah di atas huruf alif. Unit 2, huruf hamzah di bawah huruf alif. Unit 3, huruf hamzah 3 suku. Unit 4, huruf hamzah sejajar atau setara. Unit 5, huruf hamzah berumah. Okey, jadi hari ini kita akan mula belajar unit pertama dulu. Huruf hamzah di atas huruf alif. Okey, baik, buka surat 1. Pelajaran pertama, kedudukan huruf hamzah. Okey, ini antara semua kedudukan huruf hamzah. Okey, kalau tengok bulatan yang pertama. Okey, huruf hamzah di atas huruf alif. Okey, semua nampak tak huruf alif dan ada hamzah dekat atas. Okey, yang kedua, yang warna biru, huruf hamzah di bawah huruf alif. Okey, yang ketiga, dalam bulatan warna hijau, huruf hamzah 3 suku. Okey, nampak tak? Alif, lepas tu hamzah dekat tepi. Dan hamzah tu tak bawah sangat dan tak atas sangat. Sebab tu dia panggil huruf hamzah 3 suku. Okey, dalam bulatan yang keempat, yang warna kuning, dipanggil huruf hamzah setara atau sejajar. Nampak tak dia duduk? Dia bawah sikit. Maksudnya dia sejajar je. Okey, dan bulatan yang terakhir, yang kelima, dalam bulat huruf warna pink, huruf hamzah berumah. Maksud dia ada rumah lah. Dia akan duduk dekat atas huruf apa-apa. Sebab tu dah panggil dia ada rumah. Huruf hamzah berumah. Okey. Okey, baik, sekarang anak-anak semua buka muka surat 2. Okey, unit pertama, unit 1, huruf hamzah di atas huruf alif. Baca dan fahami. Penggunaan hamzah di atas huruf alif. Huruf hamzah diletakkan di atas huruf alif pada semua kata dasar yang bermula dengan huruf alif apabila menerima imbuhan awalan di, se dan ke. Okey, ada contoh dekat bawah ni. Okey, cuba tengok contoh yang dekat buah nanas. Dia ada huruf dal, de, di, maaf Ustazah, di, asuh. Okey, jom kita baca ayat yang diberi. Kami diasuh. Okey, diasuh, nampak tak ada alif dan ada hamzah dekat atasnya. Berakhlak mulia oleh kedua ibu bapa kami. Okey, yang kedua, se, sin, se, ulas. Jom kita baca ayat. Zaki makan. Okey, kita ulang. Zaki makan seulas. Okey, ada alif, ada hamzah dekat atas. Seulas nangka sambil menonton televisyen. Okey. Yang ketiga, ke, kaf, ke istana. Okey, Sultan berangkat ke istana selepas merasmikan majlis tilawah Al-Quran. Okey, jadi anak-anak murid semua boleh tengok
contoh yang diberikan, yang dia dah warnakan warna pink, semua tu huruf alif dan atas dia huruf hamzah. Hamzah di atas huruf alif. Okey. Okey, baik, kita sambung muka surat 3. Fungsi hamzah di atas huruf alif ialah sebagai pembeza maksud. Okey, maksud dia hamzah tu ialah sebagai pembeza maksud. Kadang-kadang ejaannya sama tapi maksud dia lain. Okey, kita cuba tengok kat bawah. Contoh yang pertama, imbuhan di, kata dasarnya arah. Huruf hamzah diletakkan di atas huruf alif. Okey, bila huruf alif, hamzah ni letak atas alif, terus dia akan jadi, perkataan ni akan jadi apa? Di arah. Okey, dia akan jadi di arah. Okey. Tapi kalau huruf hamzah tidak diletakkan di atas huruf alif, maksud dia akan jadi lain, jadi beza. Maksud dia akan tu jadi darah. Okey, yang ni di arah, yang ni darah. Okey, sebab itulah kita kena letak hamzah dekat atas huruf alif. Okey. Yang kedua, sin, imbuhan dia kata dasar dia aliran. Huruf hamzah diletakkan atas alif. Jadi bacaan dia akan bunyi sealiran. Okey, sealiran. Tetapi kalau huruf hamzah tidak diletakkan di atas huruf alif, okey, perkataan ni akan jadi saliran. Okey, dia akan jadi saliran. Yang ketiga, imbuhan kata dasar awan. Apabila huruf hamzah diletakkan di atas huruf alif, perkataan ni akan jadi keawan. Okey, tetapi bila huruf hamzah tidak diletakkan di atas huruf alif, perkataan ni akan jadi kawan. Okey. Jika huruf hamzah tidak diletakkan di atas alif, bunyi dan maksud perkataan itu akan berbeza maknanya. Jadi itulah pentingnya adanya huruf hamzah di atas, atau dia dapat membezakan perkataan tu dan berbeza makna. Okey, saya harap anak-anak semua faham. Kita teruskan. Bagi perkataan yang berawalan bunyi I dan I taling atau bunyi U dan U, kedudukan hamzah tetap di atas huruf alif. Contohnya, okey, I, indah. Bila kita tambah imbuhan dia akan jadi seindah. Okey, seindah. Okey, I taling ni yang bunyi dia bunyi tu. Okey, elak. Apabila tambah imbuhan di, akan jadi dielak. Okey, ulas.
seulas. Bila tambah imbuhan se, jadilah seulas. Okey, baik. O pula olah. Apabila tambah imbuhan di, dia akan jadi diolah. Jadi perkataan yang berawalan bunyi I, I, E, U, O, kedudukan hamzah tetap di atas huruf alif. Okey, seterusnya muka surat 4. Yang kelima, bagi kata pinjaman Arab yang bermula dengan huruf alif dan dengan vokal I atau U, kedudukan hamzah tetap di atas huruf alif. Contohnya, diusulkan. Diusulkan. Okay, ni semua pinjaman bahasa Arab yang mula dengan huruf alif. Okey, ni ikhlas. Mula dengan huruf I. Ikhlas. Seikhlas. Okey, yang ketiga, keimanan. Di atas huruf alif ada hamzah. Hamzah diletakkan di atas huruf alif. Baik, Ustazah harap anak-anak murid faham. Dan kalau tak faham, boleh tanya soalan pada Ustazah. InsyaAllah Ustazah jawab sebanyak yang termampu, insyaAllah. Baik, kalau anak-anak murid semua dah faham, Ustazah nak semua buat aktiviti. 1. Namakan gambar makanan berikut dalam buku latihan. Okey, namakan gambar makanan berikut dalam buku latihan. Muka surat 4. Okey, lepas tu soalan kedua, jawikan perkataan-perkataan di bawah ini dengan betul secara individu lah, sebab murid-murid semua dekat rumah. Jadi jawikan perkataan-perkataan: seutas, seimbang, dieja, dialihkan, seinci, keikhlasan, keangkuhan, diatur, seisi, diubati, keampunan, keanehan, diangkat, diasap, seikat. Okey, jadi kena letak betul-betul dekat mana hamzah dia. Seterusnya, yang ketiga, Ustazah nak minta baca petikan di bawah ini dengan teliti. Kemudian jawab semua soalan berdasarkan petikan berikut. Tapi Ustazah ada sedikit kerja. Kalau boleh, Ustazah nak murid-murid rakam voice ataupun boleh buat video baca petikan ni. Ustazah nak dengar murid-murid semua baca. Okey, dah selesai baca, dah faham, baru boleh jawab soalan muka surat 7. Boleh jawab dalam buku latihan. Okey, baik semua, terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi pada tajuk yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.